Assalamualaikum. Dajahau, Wanakum. Saya Eti. Dan saya Syamil. Anda dalam rancangan Coffee Talk At Foodtech. Alhamdulillah Syamil, kita sekarang ni dah berada di episod kedua untuk Coffee Talk at Foodtech ni. Betul tu Eti. Saya sebenarnya rasa gementar sangat sebab masa episod pertama itu saya tak ada kat sini. Saya backstage rasanya. Masa episod pertama tu co-partner saya adalah Fatin. Jadi kali ni kita saksikan penampilan istimewa Syamil dalam ni. Bak kata orang debut saya depan kamera. Baiklah Syamil. Jadi kita sebenarnya nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat. Jadi pada episod yang kedua kali ini, kita menjemput seseorang yang sangat istimewa. Istimewa? Siapa tu? Beliau ni merupakan satu contoh tauladan kepada fakulti kita. Syamil, nak perkenalkan tak siapakah gerangan tetamu undangan kita pada hari ini? Mestilah saya nak kenalkan. Ni orang famous dekat fakulti kita. Setiap kali ada event fakulti, mesti beliau ni ada. Betul tak Edi? Betul. Di mana-mana saja saya akan nampak muka beliau. Sangat familiar. Tanpa membuang masa, saya memperkenalkan para panel kita pada hari ini iaitu Profesor Madya Dr. Radia Shukri. Beliau merupakan Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia. Selamat berkenalan Doktor. Selamat datang juga ke Coffee Talk at Foodtech ni. Doktor Syamil, topik kita pada kali ini sedikit berat tau. Kita akan mengulas topik mengenai isu sosial pelajar dalam kalangan UPM. Allah, berat sangat tu sebab dia macam kena kat saya juga sebab saya pun ada masalah isu sosial juga ni. Betul Syamil, saya pun sama. Kita sebagai pelajar memang tak boleh lari dari masalah isu sosial ni. Jadi saya nak serahkan soalan pertama kepada Syamil. Ada tak apa-apa soalan yang Syamil nak tanya kepada doktor? Mestilah ada. Kalau tak ada, kita tak buat Coffee Talk at Foodtech episod kedua ni. Betul tak? Betul. Jadi teruskan Syamil. Okey, soalan pertama saya doktor. Bagaimana situasi atau masalah pelajar yang tidak menghadiri kelas lebih daripada 80%? Seperti yang kita semua tahu, kalau seorang pelajar itu tak datang kelas lebih 80%, mereka tidak boleh mengikuti final exam mereka. Apakah pendapat doktor? Okey, mula-mula saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya. Saya ni bukanlah glamour sangat pun. Hanya memegang jawatan sahaja yang merupakan saya rasa satu tanggungjawab yang sangat besar. Jadi, saya rasa untuk menjawab soalan Syamil tu tentang ketidakhadiran pelajar. Okey, ini adalah salah satu daripada tanggungjawab saya untuk sentiasa memberikan peringatan kepada pelajar dan juga kepada pensyarah untuk memastikan kedatangan pelajar sentiasa dipenuhi iaitu 80%. Sebab kalau tak dipenuhi, pelajar tu ada risiko untuk dibar untuk masuk peperiksaan akhir lah. Okey. Kalau nak dikatakan tahap keseriusan pelajar yang tak hadir selama 80% ni, saya tak adalah rasa ramai sangat Kemungkinan dalam 5% daripada keseluruhan pelajar. Di mana bagi saya satu jumlah yang kecil tetapi boleh menjejaskan saya boleh katakan masa depan pelajar tu juga. Kerana dia tak boleh hadir exam dan bila perkara ni terjadi, maka dia akan menjejaskan tempoh masa untuk dia belajar juga. Dia akan terpaksa extend dan sebagainya lah. Jadi dia akan menjejaskan secara keseluruhan tempoh dan juga kemungkinan markah pelajar tu secara keseluruhan. Faham doktor, soalan pertama bagi saya tadi pun dah serius. Masalah ketidakhadiran. Soalan saya yang kedua doktor, dia sangat berkait rapat dengan ketidakhadiran tadi. Sebenarnya pada pandangan doktor, apakah faktor yang mengakibatkan pelajar tidak menghadiri kelas sehingga mereka sanggup mengambil risiko untuk tidak kelayakan mengambil peperiksaan akhir? Okey. Apa yang kita boleh identify di pejabat akademik dan hal pelajar, dia ada 3 kategori. Okey, yang pertama ialah masalah akademik. Mungkin pelajar tu tak boleh nak cope dengan subjek tu, jadi dia tak ada motivation datang kelas. Kedua ialah masalah peribadi. Jadi ini mungkin merangkumi masalah kewangan, masalah keluarga, masalah diri sendiri,
masalah kawan-kawan, semua yang berkaitan dengan peribadi lah. Yang ketiga ialah masalah sikap. Jadi memang sikap dia, kalau dia rasa datang kelas, dia datang. Kalau dia tak nak datang, dia tak datang. Ada doktor, saya ada jumpa pelajar macam tu. Ya. macam tu juga ke? Tidak, Alhamdulillah doktor. Muka saya selalu di fakulti. Sebab kita ada terima ya jawapan pensyarah tanya kenapa tak datang kelas? Sebab saya rasa tak nak datang. Itu jawapan dia. Biasanya alasan bukan saya tertidur, saya lambat bangun macam tu ke doktor? Ada juga jawapan begitu? Ada. Adalah. Kejut saya dengar. Saya rasa saya lagi terkejut sebab dia macam seolah-olah macam ni macam saya dulu, saya tak berani nak bagi jawapan macam tu kepada pensyarah. Ya, tapi sekarang ni saya rasa zaman sekarang ni ada pelajar yang berani berkata sedemikian kepada pensyarah. Dia tak ada cover-cover lah, dia macam no regret, no remorse. Mereka anggap ketidakhadiran ni satu perkara yang biasa, yang normal. Ya. Sangat bahaya. Ya. Jadi bila ada masalah ni, perkara yang pertama ialah dia kena acknowledge dia ada masalah. Tak kira lah antara ketiga kategori tu, dia kena faham yang sebenarnya dia memang ada masalah. Mengikut kajian yang telah dijalankan ya, kalau orang tu dah acknowledge yang dia sebenarnya bermasalah, dia tahu dia ada masalah, sebenarnya 50% daripada masalah tu dah selesai. 50% lagi adalah langkah yang seterusnya. Apa yang harus dibuat untuk mengatasi masalah tu. Faham doktor. Jadi sebenarnya perlukan kesedaran dalam diri, betul tak doktor? Betul. Dia kena acknowledge. Jangan ada denial yang mengatakan yang aku tak ada masalah. Tak, dia kena acknowledge yang dia ada masalah sebenarnya. Saya lepas dengar doktor punya jawapan tu, saya rasa macam saya ni ada masalah juga ke? Saya pun rasa macam selama ni mengaku ke tak ada masalah ni? Terus ragu-ragu ya Syamil? Terus ragu-ragu sebab dalam hati macam ada masalah tapi rasa macam tak ada juga. Sebab saya sendiri pun jenis yang kalau ada masalah saya suka simpan. Saya suka simpan dan saya suka hadap sendiri. Sebenarnya saya tahu dia agak tak sihat tapi macam saya sendiri punya perasaan tu. Faham. Okey, soalan ketiga saya kepada doktor. Pada pandangan doktor, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan kepada pelajar sebegini untuk menyelesaikan masalah? Lebih-lebih lagi membawa ke arah kaunseling sebab kita tahu ada kaunseling dekat UPM ni tapi macam student macam tak tahu pun ada kaunseling atau kat mana kaunseling itu. Okey. So sebagaimana yang saya katakan tadi, yang pertama dia kena acknowledge yang dia ada masalah. Sebenarnya semua orang ada masalah. Cuma sejauh mana you nak mengakui you ada masalah tu? Okey. Kemudian bila you dah tahu you ada masalah tu, sepatutnya pelajar kena pergi ke pejabat akademik dan hak pelajar, okey, di fakulti masing-masing. Dan dalam kes ni di fakulti kita lah, okey, di Fakulti Sains dan Makanan, kita ada staf yang memang terlatih untuk mengatasi perkara ni. Dia tahu apa tindakan selanjutnya untuk dibuat apabila pelajar menghadapi masalah yang sedemikian. Okey. Orang yang saya rasa paling utama ialah jumpalah Puan Marziana. Puan Marziana ni dia memang bertanggungjawab ya jika ada pelajar-pelajar yang bermasalah, dan dia juga memanglah dekat di hati pelajar, dan dia sendiri pun pelajar memang dekat di hati dia. Jadi janganlah takut dengan dia. InsyaAllah dia akan, orang kata apa, sentiasa sedia membantu ya pelajar-pelajar yang ada masalah ni. Of course lah, selain tu kita ada juga Puan Huda, kita ada Encik Ruzaini, kita ada Puan Fatihah, Cik Hanim. Semua-semua ni, walaupun mungkinlah nampak macam garang, tapi sebenarnya tak garang. Dia orang sayang student. Dia orang akan cuba kami semua akan cuba sedaya upaya untuk membantu pelajar. Jadi tindakan yang akan diambil oleh Puan Marziana khususnya ialah dia akan rujuk perkara ni, pelajar tu, kepada pihak kaunseling. Dan setelah itu pihak kaunseling akan berjumpa dengan pelajar dan menentukan sama ada pelajar ni betul-betul ada masalah yang memerlukan, orang kata apa,
penyelesaian yang lebih lanjut. Contohnya direferkan kepada pakar psikologis ke, ya. Dan saya nak tekankan di sini, ya, bila ada masalah-masalah ni, terutama sekali bila kita cakap pasal kaunselor, pasal psikologis, orang selalu kata, oh ada masalah mental, you know. Yelah, benda ni macam tabu. Orang rasa macam, aku ni gila ke? Ada penyakit. Aku ni tak betul ke? Sebenarnya, bila kita cakap pasal masalah mental ni, dia sebenarnya adalah masalah yang biasa. Okay? Dan tak sepatutnya orang merasakan yang, oh, kalau ada masalah mental, dia gila. Tak macam tu. Sebagai contoh, ya, yang saya faham, bila kita berjumpa kaunselor, dia akan membuat penilaian yang dinamakan DAS. D-A-S. DAS test. DAS test. So, DAS tu merujuk kepada depression, anxiety, stress. Jadi dia akan tengok, dia akan bagi macam questionnaire kepada orang yang di-refer tu, dan dia akan tengok, okay, dia ni sebenarnya depressed ke? Dia ada anxiety ke? Ataupun dia ada stress? Dan bila ada yang ketiga-tiga ni, salah satu daripada ketiga-tiga ni, dia akan tengok pula level mana. Level yang biasa, yang pertengahan, ataupun level yang kritikal. Jadi daripada situ, bila dia dah buat assessment, dia dah borak-borak dengan pelajar, berkemungkinan besar dia akan ambil langkah yang seterusnya lah. Mungkin ada tindakan susulan. So saya nak nasihatkan kepada pelajar, ya, tak semestinya masalah mental ni bermakna you ada masalah gila ke apa. Tak. Sebab bila kita cakap pasal masalah fizikal, semua orang, oh okey, tak apa. Tapi bila kita cakap pasal katakanlah masalah mental je, semua orang macam, oh, tak mengaku. Nanti kau kata aku gila pula. Tak. Dia kita nak mengambil langkah yang baik untuk nak mengatasi kesihatan mental. Sebab kesihatan mental ni adalah salah satu perkara yang sangat penting yang orang kebiasaannya takut untuk bercakap, untuk mengakui, acknowledge yang dia sebenarnya ada masalah tu. Anxiety tu sebenarnya masalah juga. Depression, stress tu pun masalah juga. Tapi ia adalah sebenarnya kalau kita ambil langkah yang awal untuk prevent, untuk cuba orang kata apa, merawat, insya-Allah saya rasa boleh untuk diatasi. Terima kasih Doktor. Saya ada sedikit ketidakfahaman lah dalam kaunseling tadi. Jadi langkah pertama, kita perlu pergi ke bahagian hal ehwal pelajar di fakulti sendiri. Betul. Untuk pergi dan untuk berjumpa dengan pihak yang terlibat, perlukah kita untuk buat satu temuruga ataupun untuk menghantar satu surat untuk mereka, pengetahuan mereka lah, ataupun kita just masuk je dalam pihak tu kemudian bercerita. Macam mana Doktor? Okey. Soalan ni bagus. Dia sebenarnya bila berjumpa dengan Puan Marziana yang akan mengambil langkah-langkah yang seterusnya. Dia sendiri yang akan hello pihak kaunseling. Dan pihak kaunseling tu seterusnya, dia yang akan bagi surat kepada pihak kaunseling mengatakan okey, pelajar ni perlu berjumpa dengan pihak kaunselor di atas sebab-sebab tertentulah. Dan perlu ditekankan di sini, ya, bahawa memang sepatutnya kaunselor ni dia dah ada perjanjian. Ya, dia maknanya dia kena ada orang kata apa, PNC tu. Di antara dia dan juga boleh dikatakan orang kata apa, dia punya klien lah, ya, dan ataupun dia punya patient. Jadi tak perlu risau sama ada yang kita akan hebah-hebahkan benda ni. Tak, benda ni memang pihak hal ehwal akademik, ya, hal ehwal pelajar, akademik dan hal ehwal pelajar akan memastikan benda ini adalah confidential. Kita akan simpan benda ni supaya pelajar akan rasa selamat dan percaya sebenarnya kepada kita. Sebab kita pun sebenarnya kita nak pelajar percaya kepada kita. Sebab kita sebenarnya sedang menjalankan tanggungjawab untuk membantu pelajar tu. Jadi daripada segi pihak akademik dan hal ehwal pelajar, kita sendiri dah keep benda tu sebagai PNC, private and confidential. Begitu juga dengan pihak kaunselor, begitu juga dengan pihak psikiatris. Sepatutnya semuanya PNC. Okay. Faham Doktor. Terima kasih Doktor untuk menjawab persoalan saya. Untuk maklumat kita kan, detail diri kita pun akan dirahsiakan atau macam mana tu? Macam kita berjumpa, andai kata saya pergi berjumpa dengan Puan Marziana,
Kemudian saya akan Bercerita masalah. cerita masalah dengan Puan Marziana. Lepas tu pihak kaunseling akan call saya atau dia call Puan Marziana. Dia call Puan Marziana lah kan? Kebiasaannya memang Puan Marziana adalah perantara di antara pelajar dan juga pihak kaunselor itulah. Kaunseling. Dan macam saya cakap tadi, apa yang berada dalam bilik tu, apa yang keluar daripada mulut pelajar dan juga mulut Puan Marziana sampai dalam bilik tu sajalah, kecuali jika perkara itu memang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang lain, contohnya pihak kaunselor, pihak polis. Ya, sebab kita tak tahu ya apa masalah yang melibatkan pelajar ni, berkemungkinan besar mungkin juga melibatkan keselamatan pelajar tu sendiri, ya, ataupun pihak-pihak lain yang berkait rapat dengan masalah pelajar tu. Jadi memang jika perlu benda tu akan disampaikan kepada pihak-pihak yang sepatutnya, bukan untuk sekadar bergosip. Kalau itu yang dirisaukan oleh pelajar lah. Faham doktor. Bercakap tentang gosip, saya boleh tengok muka Syamil ni ada sesuatu yang nak ditanya doktor. Sila. Sebenarnya saya pun ada masalah dengan kepercayaan saya terhadap kaunseling, sebab saya dulu pernah menceritakan masalah saya dekat kaunseling, and lama kelamaan macam mana boleh cikgu-cikgu saya dulu dapat tahu masalah saya, and macam jadi bahan gosip cikgu-cikgu. Jadi kepercayaan saya terhadap kaunseling dia macam mostly tak ada. Dia sebab saya trauma dengan perkara yang lepas. Jadi macam mana nak memberi kepercayaan tu semula kepada pelajar, termasuk saya, sebab saya pun pernah lalui benda tu. Okey, satu perkara yang saya perlu tekankan di sini, yang pertama itu adalah di luar UPM. Dan saya rasa obviously dia telah melanggar aku janji dia sebagai kaunselor. Sepatutnya perkara tu tak berlaku. Ya, di mana dia perlu menyimpan rahsia, menjadikan benda tu sebagai private and confidential. Sebab dahlah pelajar ni bermasalah. Lepas tu dia menggosipkan pula perkara tu dan menjadikan pelajar tu berkemungkinan lebih tertekan dan jadi traumatized pula kan. Betul. Jadi di UPM, kita berpegang teguh dengan etika, dengan aku janji yang mengatakan benda ni apa saja yang berlaku, kita cuba menjaga privacy dan confidentiality of every single cases. Ya, sebab kita tak nak orang kata apa, seolah-olah benda tu sebenarnya dia betray the trust. Betul. Kan? Betray the trust pelajar-pelajar tu kepada pihak yang sepatutnya membantu dia, tapi tiba-tiba menjadikan dia lebih stres pula. Which saya rasa sebenarnya tak betul lah di situ. Tapi insya-Allah di UPM kita berpegang teguh kepada confidentiality itulah. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pun ada masalah saya sendiri, and saya mula-mula sekali macam saya ambil langkah-langkah, macam saya cerita kat kawan, saya minta pendapat orang, tapi sebenarnya saya patut tanya diri saya dulu. Saya ni ada masalah ke? Dia macam doktor cakap, saya kena mengakui bahawa saya ada masalah. Jadi sekarang lepas dengar macam segala jawapan daripada doktor, saya macam rasa macam kena tanya diri sendiri balik ni. Sebenarnya aku ada masalah juga ni rasanya ni. Bukan dulu Syamil. Itulah tu. Berat sangatlah tajuk ni, Eti. Berat, tapi tadi kita ada terkait sedikit tentang fakulti. Sebenarnya Dr. Syamil, saya percaya pihak fakulti juga mainkan peranan penting dalam isu ni. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak fakulti untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kehadiran di kalangan pelajar? Kita berbalik kepada kehadiran tadilah. Okey. Yang pertama, sewaktu semester pertama lagi bila masuk, kita dah ingatkan kepada pelajar yang 80% kehadiran sepatutnya, kehadiran memenuhi lebih daripada 80% untuk pelajar mengambil peperiksaan. Okey, kalau tidak dia akan dibar. Bila saya cakap pasal 80% kehadiran ni, katalah kehadiran dia tak cukup 80%, tapi dia ada alasan yang munasabah. Contohnya masalah kesihatan, jadi dia bagi MC. Contohnya dia ada aktiviti, dia ada surat
daripada pihak berwajib. Okay, pihak yang terlibat. So benda-benda macam tu okeylah, kita boleh orang kata apa consider sebagai okey, memenuhi 80% walaupun sebenarnya tak penuh 80%. Dia ada sebab musabab yang munasabah. Kita boleh terima dia dengan alasan yang kukuh. Fine. Tapi yang kita cakap pasal tak melebihi kehadiran 80% ni adalah kehadiran yang tiada alasan yang munasabah. Faham? Sebagai contoh, tiba-tiba dia datang 5 minggu, kemudian dia lesap seterusnya. Kita ada ya kes macam ni memang lesap terus. Lepas tu dia cakap dia sakit, surat MC-nya tak kunjung tiba. Ya Allah. Tak sampai-sampai, kita tunggu sampai orang kata apa, berjanggut lah. Cukup janggut, tumbuh lagi janggut. Macam tu. Macam Tapi tak sampai-sampai. Macam pernah nampak kes ni. Saya pula first time dengar kes ni, doktor. Saya selalu dengar lah. Saya yelah kan. Jadi sebenarnya yang pertama, pelajar tu sendiri kena, memang kita dah ingatkan, dan setiap kali pensyarah masuk kelas pun kebiasaannya pensyarah akan sentiasa mengingatkan pelajar, okey, kehadiran sepatutnya dipenuhi sehingga 80%. Kalau ada sebab, bagi surat, bagi MC. Kalau yang dah masuk final year tapi masih lagi macam buat-buat tak faham, saya tak tahu nak cakap macam mana lagi, sebab benda tu memang sepatutnya dah, orang kata apa, dah sebati, dah jadi DNA dalam darah pelajar. Sepatutnya dah tahu. Dah duduk dekat UPM lebih 3 tahun. Takkan tak faham lagi. Ya, dan occasionally macam saya cakap lah, setiap semester kebiasaannya pensyarah akan memberi reminder kepada pelajar dan juga akan sentiasa memantau. Daripada segi pensyarah pun kita dah ingatkan kepada pensyarah supaya sentiasa memantau kehadiran pelajar, siapa yang tak datang tu, kenapa. So cari. Kalau katalah ada missing in action, pelajar-pelajar yang missing in action, pensyarah tu sendiri bukan terpaksa lah, kita nasihatkan untuk memberitahu bahagian hal awal akademik supaya kita boleh ambil tindakan dan mencari pelajar tersebut. Ada ya beberapa kes yang sedemikian. Nampak betul betapa sayangnya pihak fakulti ni dekat pelajar dia sendiri. Of course. Betul. Sebab kita pun macam anak-anak kepada lecturer, kepada BHAP sekali. Macam saya dengan Puan Marziana pun, Puan Marziana sangatlah macam menyayangi semua student-student macam anak didik sendiri. Betul. Walaupun mula-mula sekali saya takut dengan Puan Marziana sebab suara dia kuat. Dia macam rasa macam saya ni kena marah ke macam. Tapi lama kelamaan macam macam ni. Tak apa. Saya faham. Tapi bukan dekat fakulti kita je. Saya rasa semua fakulti di UPM ni pun dia punya staf bahagian pelajar, bahagian hak ehwal pelajar ni sayang akan pelajar dia sendiri. Jadi korang jangan takut untuk pergi jumpa jika ada masalah. Jangan ada rasa takut dalam diri. Saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Radia Syukri kerana menjawab kesemua soalan daripada kami berdua. Semoga, saya berharap sangat episod kedua kali ni akan memberikan satu impak yang sangat besar kepada semua pelajar di Universiti Putra Malaysia. Betul tu Eti. Saya pun lepas dengar sesi kita pada hari ini, saya rasa macam lebih confident untuk menceritakan masalah. Bukan cerita masalah semua benda, tapi macam benda yang saya sebenarnya simpan dalam diri saya sendiri, saya boleh ceritakan. Jadi, tapi nampak gayanya masa sangat mencuri kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Radia dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pemfileman Coffee Talk at Foodtech episod kedua kita pada hari ini. Baiklah, kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Eti. Dan saya Syamil. Nantikan Coffee Talk episod seterusnya.